Bagaimanakah sekiranya perkara seperti ini tidak berakhir? Walau dengan pelitup hidung dan mulut, uji kaji makmal serta program vaksinasi, tiada jaminan di mana COVID-19 akan hilang sepenuhnya. Tetapi, adakah dengan kewujudan COVID-19 ini terus memberi ancaman yang sama kepada kita pada masa akan datang? Ataupun mungkinkah ia tidak seburuk yang disangka? Mengapakah COVID-19 tidak akan lenyap sepenuhnya? Bagaimana dengan kehidupan kita sekiranya ia tidak berakhir? Dan bagaimana virus ini menjadi lemah seperti demam sesama yang lain? Ini membawa kita kepada hipotesis kali ini, iaitu jika COVID-19 tidak berakhir. Sukar untuk kita menyangkal bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan COVID-19 akan terus kekal untuk satu jangka masa yang belum diketahui. Vaksin mungkin kurang efektif sepenuhnya. Terdapat jangkitan baru daripada haiwan, atau virus akan terus bermutasi. Jadi, bagaimana sekiranya vaksin tidak dapat mengawal pandemik ini? Kita sedia maklum, tidak semua orang mematuhi dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Jadi, vaksin adalah salah satu daripada usaha untuk melawan COVID-19. Vaksin hanya berkesan sekiranya semua orang bersetuju untuk menyertai program vaksinasi ini. Ia bermula daripada sukarelawan sehingga penerima vaksin itu sendiri. Masih ada lagikah golongan yang menolak usaha untuk memerangi COVID-19 ini? Jika sebahagian besar penduduk berjaya disuntik dengan vaksin, ini membolehkan mereka mempunyai imunisasi atau daya tahan terhadap jangkitan penyakit. Penyebaran jangkitan akan berkurangan dan akhirnya terhenti. Ini dikenali sebagai imuniti kelompok. Menurut WHO, dianggarkan 60 sehingga 70% populasi dunia perlu mempunyai daya tahan terhadap COVID-19 bagi membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai dan penularan COVID-19 dapat dikawal. Namun begitu, sekiranya sebahagian besar penduduk menolak daripada menerima vaksin dan juga enggan mengamalkan SOP mudah yang telah disarankan seperti memakai pelitup hidung dan mulut serta penjarakan fizikal, virus ini akan terus tersebar dengan pantas. Pada masa yang akan datang, vaksin akan menghalang penularan di kebanyakan kawasan. Tetapi, mungkin ada dalam kalangan komuniti yang tidak mendapat vaksin ataupun enggan menerima vaksin. Ini akan mengakibatkan penularan jangkitan setempat boleh berlaku. Satu lagi cara bagaimana COVID-19 akan terus kekal adalah melalui bagaimana ia mula menjangkiti manusia, iaitu daripada haiwan. Ia bukan daripada kelawar dan tenggiling sahaja, bahkan tidak mustahil daripada haiwan-haiwan yang lain. Tanpa langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya, virus-virus ini akan kekal aktif dan boleh menjangkiti manusia pada bila-bila masa sahaja. Akhir sekali, COVID-19 akan terus kekal sekiranya ia terus bermutasi. Ada pelbagai kemungkinan yang akan berlaku sekiranya ia terjadi. Ia boleh menjadikan virus itu semakin agresif dan berbahaya, atau ia mungkin mampu menyesuaikan dengan vaksin yang telah kita perolehi sekarang. COVID-19 mungkin tidak akan lenyap selamanya, tetapi ini tidak bermakna kita tidak mampu mengawalnya dengan mengamal dan mematuhi SOP yang betul pada setiap masa. Sebelum penularan COVID-19 ini terjadi, terdapat 4 virus corona yang telah wujud dan menular dalam kalangan manusia. Anda mungkin pernah dijangkiti sebelum ini kerana ia menyebabkan anda menghidapi demam sesama yang biasa. Virus-virus corona ini telah wujud sejak berdekad lamanya. Ia mengakibatkan kanak-kanak menghidapi demam atau sakit-sakit ringan mahupun sakit yang lebih teruk kepada golongan berusia. Namun kini, oleh kerana ia telah wujud sekian lama, sistem imunisasi dalam badan manusia sudah membentuk imuniti terhadap virus-virus tersebut. Jadi, mengapa virus COVID-19 ini menjadi sangat berbahaya? Ini kerana ia adalah virus yang baru. Badan kita belum pernah diserang virus seumpamanya sebelum ini. Pada akhirnya, sistem imunisasi manusia akan menyesuai dan membentuk imuniti terhadap virus ini. Anda mungkin hanya akan mengalami demam, sesema atau batuk-batuk kecil sahaja.
Namun, buat masa sekarang, pengambilan vaksin dan mengamalkan SOP yang telah disaran oleh pihak berwajib adalah jawapannya. Jika dilihat di sebalik kesedihan dan kemusnahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kepada semua manusia, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan telah menyebabkan kita banyak menghabiskan masa di rumah. Ada di antara kita memanfaatkan waktu tersebut dengan meluangkan masa bersama keluarga tersayang. Ada juga yang menemui hobi dan bakat terpendam dalam pelbagai bidang. Sektor awam dan swasta juga menemui cara bagaimana beroperasi tanpa bersemuka. Dalam bidang pendidikan, pelajar perlu mengikuti kelas di atas talian yang dahulunya dikatakan mustahil untuk dilaksanakan. Dengan kurangnya jumlah kenderaan yang digunakan untuk keluar bekerja, bumi seperti dalam fasa menyembuhkan dirinya. Kadar pembebasan karbon ke udara secara global telah mencatat penurunan sebanyak 8% pada tahun 2020, hasil daripada arahan kawalan pergerakan di seluruh dunia. Rantaian COVID-19 mungkin tidak akan dapat dihentikan selamanya sekiranya semua pihak tidak memainkan peranan masing-masing. Berhentilah daripada menunding jari dengan niat untuk mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, marilah kita bersama-sama menghentikan rantaian COVID-19 dengan kita jaga kita. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.